MCA yang selama ni yang The Star, surat khabar Star adalah di bawah Huarun Holding, tapi sekarang di bawah Presiden MCA telah pun ditukar di bawah nama MCA dengan alasan ia dapat menjimat 40 juta ringgit cukai, pembayaran cukai. Jadi apakah pandangan nasihat yang berhormat Timbalan Menteri kepada bakal calon Presiden MCA dan juga ahli-ahli berhormat MCA ini dengan cara mereka melarikan pembayaran cukai? Begitu juga dengan GLC kita yang melarikan daripada pembayaran cukai sehingga kerajaan tak cukup duit sehingga mau mengamalkan GST. Apakah nasihat kepada semua ahli-ahli berhormat MCA ini? Sambung sikit, Menteri. Kejap. Seputih, saya kali pertama. Menteri, saya sambung sikit, Menteri. Itu jelah saya nak maklum lari cukai. Menteri, saya sambung sikit. Lari cukai ni. Okey, sila. Jasin. Menteri, saya nak sambung sikit. Tadi Batu ada sebut, tapi dia tak ada sini lagi. Ada Batu ada. Dia ada sebut tadi tentang FMM membantah tentang GST ni. Saya cuba cari benar-benar. Saya dapati rupanya FMM membuat satu siasatan tentang semua ahli-ahli dia. 57% bersetuju untuk GST diadakan. Hanya 43% saja tidak bersetuju kerana 80% daripadanya merasakan ianya tinggi. Jadi maknanya apa yang Batu sebut dia tidak apa tepat. Bagi saya GST ni adalah consumption tax. Kalau saya nak beli jam untuk saya tengok waktu, saya boleh beli jam RM30. Saya bayar GST hanya RM1.80 setiap. Apakah dia bermakna Muhammad Batu ini berbohong kepada Dewan ini? Nanti ya. Muhammad, saya cakap pasal jam tu. Saya cakap pasal jam. Kalau saya beli jam RM100. Saya bayar GST RM6 minus RM166 saja. Tapi kalau orang ada duit, dia boleh beli jam Rolex. Dia boleh beli jam Omega. Yang RM30,000 tu. Ya tak? Jadi dia bayarlah tax sebanyak RM1,800. Jadi makna ini consumption tax. Siapa beli dia bayarlah. Dan bukan semua barang kena cukai. Terima kasih ke atau apa? Menteri. Terima kasih Jasin kerana membantu. Kita kalau ingat tadi saya kata keraguan kerana mereka rasa kebanyakan tidak bersedia. Ya. Saya tidak kata berbantah. Saya kata FMM biasanya mereka yang setuju. Tapi dalam kes ini mereka ada keraguan dan kerisauan. Kebanyakan mereka kata kebanyakan tidak bersedia. Saya agak itu tak Menteri betul. Dengar tu betul. Itu tak betul. Terima Saya kasih. buka Nak website jadi FMM. menteri, Saya tengok. Saya buka website FMM. Okey, Batu sekarang buka website FMM. Lepas tu bangun semula lepas tengok website. Kenapa Seputih ketawa? Ya. FMM, terima kasih Jasin kerana memberikan fakta ini. 57% setuju, 43% tidak bersetuju dan 80% daripada 43% itu tidak bersetuju kerana mungkin mereka menganggap 6% itu tinggi kerana melihat Singapura. Dan tadi kita dah maklumkan fakta Singapura, iaitu sebelum ini tidak ada langsung cukai jualan dan cukai perkhidmatan. 10% tak ada, 5% tak ada, 6% tak ada. Kita ada 6%, ada 5%, ada 10%. Dan segalanya itu jadi 6% sahaja. Selesailah saya kira GST ni. Saya ingin pergi ke tempat yang lain. Kelana Jaya, hak merayu kepada lembaga hasil dalam negeri dihadkan di bawah Seksyen 99 Akta Cukai Pendapatan 1967. Rayuan kepada lembaga hasil dalam negeri boleh dibuat. Ini dakwaan Kelana Jaya tak benar lah ya. Seksyen 99 ke atas notis yang dibangkitkan. Seksyen 131 permohonan relief khilaf sekiranya terdapat error dan mistik dengan izin semasa borang dikemukakan ke lembaga hasil. Pindaan bukan menghadkan untuk hak merayu kepada lembaga hasil, tetapi untuk menjelaskan pemakaian peruntukan permohonan relief Seksyen 131 dan rayuan Seksyen 99 agar selari dengan tujuan asal peruntukan tersebut dan juga selaras dengan sistem taksir sendiri. Kemudian mana lagi? Rompin tadi ada mencelah size black economy atau the shadow economy ni. Saya diberikan oleh pegawai kanan lembaga hasil di belakang.
Negara maju, saiz black economy hanya 10 hingga 20% daripada KDNK. Itu negara maju. Negara membangun termasuk Malaysia ni, saiznya antara 20 hingga 30% daripada KDNK. Dan firma McKinsey memaklumkan bahawa the shadow economy ataupun the black economy, yang lari cukai dan segala perkara yang tidak baik yang dilakukan, dianggarkan 20% daripada KDNK. Ini firma McKinsey. Dan 20% ini, kalau kita nak melihat daripada GDP harga tetap, 20% daripada 786 bilion, jumlahnya 157 bilion ringgit. Ini saya nak kongsikan kepada ahli-ahli yang berhormat. Dan kita ingin maklumkan bahawa GST ini boleh mengurangkan black economy ini, ya, dan boleh mengurangkan the shadow economy ini daripada 20%, ya, kemungkinan kepada angka yang lebih kecil, ya, daripada 15% misalnya, dan kita akan dapat berbilion ringgit daripada usaha mengadakan GST ini untuk kita mengurangkan apa yang disebut sebagai the shadow economy ataupun the black economy. Labuan, pindaan Akta Perniagaan Labuan bolehkan KPHDN menetapkan borang yang digunakan oleh syarikat luar pesisir untuk melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil. Sebelum pindaan, borang yang ditetapkan untuk digunakan oleh syarikat luar pesisir di bawah kuasa menteri sebelum diwartakan. Kuasa diberikan dan diperturunkan daripada kuasa menteri hanya kepada ketua pengarah hasil dalam negeri untuk mempercepatkan ataupun memudahkan proses pewartaan borang yang ditetapkan tersebut, dan ini memberi kemudahan atau meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat. Pandan lagi? Pandan? Ya. Bahawa pengeluaran awal daripada skim besaran awal PRS dikenakan cukai. Saya ingin maklumkan, yang pertama, pindaan bertujuan untuk memastikan penyimpan ada simpanan persaraan yang mencukupi. Yang kedua, pencarum dibenarkan buat pengeluaran, jadi hak pencarum dijaga. Yang ketiga, pengecualian cukai diberi jika pengeluaran awal kerana pertama pencarum mati, ya, pengecualian cukai boleh diberi jika pengeluaran disebabkan oleh pencarum mati, atau pencarum tinggalkan negara, atau pencarum sakit, penyakit yang serius, atau pencarum kehilangan upayaan kekal dari segi mental ataupun fizikal. Saya juga ingin maklumkan kepada yang berhormat pandan bahawa pencarum diberi pelepasan cukai 3,000 setahun atas caruman dalam PRS campur anuiti tertangguh. Diberi pelepasan cukai 3,000 setahun. Itu satu angka yang Menteri, besar. boleh saya mencelah, Menteri? Memang boleh, ya? Memang Ketua, sebelum mencelah, point of order 36.12. Saya baca Pre Malaysia Today. Ahli Parlimen Kuantan bercakap di peti bahawa di Kuantan tidak ada bantuan polis, tidak ada bantuan kebajikan, tidak ada bantuan daripada kerajaan persekutuan. Tetapi Menteri Jabatan Perdana Menteri telah mensahkan bahawa polis telah memberi bantuan dengan menggunakan helikopter, dengan menggunakan bot untuk membantu rakyat mangsa-mangsa banjir di Kuantan. Jadi saya ingin merujuk yang berhormat ini kepada 36.12, sebab dia telah menyeleweng Dewan ini, iaitu dengan berbohong, dengar dululah. Yang ini apa ini? Dengarlah dulu Pak Lampir. Dengan berbohong kepada kita, dengan mengatakan bahawa tidak ada bantuan daripada polis dari mana-mana, sedangkan pihak polis dan pihak penyelamat berada di Kuantan membantu bangsa-bangsa banjir ini. Bermakna yang berhormat ini berbohong, bukan saja berbohong kepada kita tetapi berbohong. Saya usul ini 36.12 hari ini sebab dia dipetik berkata hari ini, bermakna tepatlah apa yang saya bawa. Terima kasih Tuan. Masih yang berhormat. Biasanya kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh yang berhormat, yang seperti yang disebut oleh yang berhormat tadi itu,
keluar di sosial media dan semikiannya, kita tidak ambil perhatian sangat. Karena kesahihan sama ada kenyataan itu betul atau tidak, kita tak tahu. Kalau kenyataan itu dibuat, umpamanya di luar, kalaupun di pekarangan parlemen pada ketika untuk membuat kenyataan akbar atas sebab-sebab tertentu, tak apalah. Kalau strictly itu menghina Dewan, tak apa. Kalau dibuat dalam Dewan, mungkin saya boleh terima, lepas itu saya ambil fakta-fakta yang perlu untuk saya buat. Tapi dalam keadaan sekarang yang bermakin tangan, saya rasa tak perlulah. Dia berkata, petikan Free Malaysia Today ketika berucap. Ya. Tengok, ya apa pasal ni? Mana apa pasal banyak kucing ni? Lembermat. Kalau dia buat usul, dia kata tak buang masa. Kalau kita buat usul ke puak dia kata buang masa. Inilah, tak tahu, ini bukanlah kita buat standar, ini triple standard. Tak boleh pakai langsung lah. Apa laporan polis? Muhammad ada mencuri kah? Kalau Muhammad ada mencuri, saya buat laporan polis. Masih. Kalau Muhammad jadi pencuri, saya buat laporan polis. Masih kena tangan. Yang Muhammad ada mencuri kah atau merogol kah? Kalau Muhammad ada mencuri atau merogol, saya buat. Itulah. Jangan berdirilah, jangan duduk sana. Jangan jadi pondan. Jangan jadi pondan. Kena tangan. Dulu yang berapa? Ya. Tuan Speaker. Ini pondan. Dulu yang berapa? Apa? Berdirilah cakap, jangan jadi pondan. Dulu yang berapa? Ilakan hujah-hujah ataupun perkataan-perkataan yang tidak elok didengar. Tak apa, ada yang berapa? Tak apa. Ini di hujung persidangan, setelah kita bersidang, saya tidak tahu berapa, 2 bulan. Itu tak apa. Perkara begitu. Sila Menteri teruskan. Ini tengah hari ini kita mengantuk juga. Ya, Yang Berhormat Pandan, saya ingin maklumkan bahawa tujuan menurunkan paras pegangan saham adalah untuk meningkatkan paras pematuhan cukai, di mana pengarah yang mempunyai pegangan yang substansial iaitu 20% atau lebih akan sentiasa memastikan tanggungjawab membayar cukai akan dilaksanakan dengan rapi dan teratur. Itu tujuannya. Bukan kegilaan kerajaan untuk kutip cukai dan sebagainya, ini lebih kepada pematuhan. Saya juga ingin maklumkan pada Yang Berhormat Pandan bahawa cukai disebut Ibn Khaldun, bagus, terima kasih. Saya juga memahami dan telah melihat buku itu, menelitinya. Pada awal negara kadar cukai rendah, kutipan cukai tinggi. Pada hujung negara kadar cukai tinggi, kutipan rendah. Saya ingin maklumkan pada Yang Berhormat Pandan bahawa cukai pendapatan syarikat, bagi saya jawab, cukai pendapatan syarikat telah diturunkan daripada sebanyak 40% pada tahun 1988 dan sebelumnya secara sedikit demi sedikit hingga sekarang ini mencapai tahap 25%. Berarti saya tak tahulah sekarang ini hujung negara ke tidak, tapi daripada 40 turun kepada 25% sejak tahun 2009 hingga kini. Ini untuk memastikan bahawa Malaysia dapat mengekalkan daya saing negara dalam jangka panjang. Dan saya juga ingin maklumkan bahawa pengeluaran caruman semasa umur 55 tahun dalam PRS iaitu skim persaraan awal itu, pengeluaran caruman semasa umur 55 tahun masih lagi dikecualikan cukai. Dan adalah tidak benar tuduhan Pandan bahawa berlaku perubahan pada janji Perdana Menteri. Kenyataan Pandan adalah tidak benar. Terima kasih Yang di-Pertua, itu sahaja. Tak bagi jawab. Tidak di luar. Masih, Yang Berhormat Menteri telah habis untuk berhujah, jadi saya tidak ada pilihan lain.